Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, pada hari ini kita sambung lagi pengajaran kita. Masih lagi di bawah tajuk kereaktifan logam, ya, bahagian 2 lah. So apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah hanya untuk menentukan kedudukan karbon. Okey, masih ingat lagi susunan siri kereaktifan logam, ya. Okey, cuba imbas kembali. So, pada hari ini kita nak lihat di manakah kedudukan karbon dan juga hidrogen dalam siri kereaktifan tersebut. Boleh ya? Okey, cuba kita imbas kembali dalam rajah ataupun susunan kereaktifan logam tempoh hari yang kita telah pelajari. Okey, semakin ke kanan bermula dengan aurum iaitu emas sampailah ke kalium So kalau kita dapati yang aurum adalah logam yang paling kurang reaktif, bertindak balas dengan oksigen, manakala kalium adalah yang paling aktif. So pada hari ini kita nak lihat kedudukan karbon dan juga hidrogen berada di mana. Berada di antara magnesium dengan aluminium ke? Berada di antara plumbum dengan stannum ke? Ataupun berada di antara ferrum dengan zinc ke? So yang kita nak lihat ialah karbon. Satu karbon, dan yang kedua ialah hidrogen. Ini kita biasa dengar. Okey. Okey, dalam buku teks muka surat 132 132. Okey, kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam Kedudukan suatu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung kepada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Jadi sesuatu logam tu yang barulah yang kita ketemui apabila kita nak uji dia. So kita akan uji dari sudut kereaktifannya bertindak balas dengan oksigen. Jadi soalannya, bolehkah kedudukan bukan logam seperti karbon? So karbon bukan logam, kan? Sedangkan dalam siri kereaktifan logam tu semua tu adalah logam. Tapi karbon bukan logam dan juga hidrogen juga bukan logam. Dia ialah sejenis gas. Dalam siri kereaktifan boleh ditentukan mengikut kecergasan logam dan hidrogen dengan oksigen. So bagaimana untuk dua jenis unsur tersebut karbon, karbon dan juga hidrogen untuk bertindak balas dengan oksigen. Okey, mari kita lihat. So dalam eksperimen ini kita mengambil, kalau kita ingat lagi susunan siri kereaktifan logam tu ada banyak bermula dengan aurum sehingga kalium. So untuk kali ini kita hanya menguji kita mengambil zinc, kita mengambil aluminium dan kita mengambil plumbum bermaksud zinc kedudukannya atas, aluminium pun atas ataupun tengah-tengah, dan plumbum di bahagian bawah dalam siri kereaktifan So kita nak test antara ketiga-tiga ni lah. Jadi ketiga-tiga ni dia bukan wujud dalam keadaan sendirian iaitu unsur dia wujud bersama dalam bentuk sebatian. Zinc oksida, masih ingat lagi? Aluminium oksida, plumbum oksida. So oksida itu merujuk kepada oksigen. Okey, so itu nak imbas balik lah. Jadi semuanya dalam bentuk pasangan pasangan. Jadi apabila zinc oksida zinc oksida bertindak balas dengan karbon, bagaimana hasil dia? So yang itu yang kita nak lihat lah. Samalah juga dengan aluminium oksida bertindak balas dengan karbon, plumbum oksida bertindak balas dengan karbon, So kita nak lihat apakah kesannya Okey, dalam eksperimen ini kita menggunakan seperti gambar rajah ini simple je. Kita akan menggunakan mangkuk pija, kemudian kita menggunakan segitiga tanah liat tu sebagai pengadang lah daripada mangkuk pija itu bergoyang So kita letakkan di atas tungku kaki 3 dan kita panaskan kita panaskan. Kita panaskan. Bersama-sama panaskanlah. So maksudnya campuran karbon
kita dah masukkan dalam ni, dan oksida logam. So oksida logam yang kita guna untuk yang pertama ialah apa tadi, magnesium, bukan, zinc oksida. Kita menggunakan zinc oksida. Okey, so ini diulang-ulang lah. Okey, ini diulang-ulang berganti dengan menggantikan dengan logam yang lain. Okey, so pemerhatiannya kita akan catat di sini lah. So dengan zinc bagaimana? Okey, kemudian dengan aluminium bagaimana, dan dengan pelambung bagaimana. So yang ini kita akan jawab dalam buku amali nanti. Okey. Okey, kemudian persamaan juga perlu dilengkapkan dan sebagainya. So di sini kita akan buat susunan lah, di manakah kedudukan karbon. Okey. Okey, mari kita lihat kepada buku amali. Okey, dalam buku amali muka surat 96 kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, so kita sediakan seperti mana yang ditunjuk dalam gambar rajah buku teks tadi. Okey, kemudian kita panaskan secara bergila-gila. So kali pertama kita menggunakan campuran karbon dengan zinc oksida terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan. Okey, kemudian kita akan lihat. Dan benda ini diulang lah. So kalau kita lihat dalam prosedur, ulang langkah ulang langkah 1 dan 3. Maksudnya kita ganti dengan logam yang lain, logam oksida yang lain bercampur dengan karbon, dan kita lihat apakah hasil dia. Okey, berdasarkan pemerhatian, yang dilihat ialah bagi ferrum, so bagi ferrum kita dapati bahawa campuran membara dengan nyalaan terang. Okey, itu bagi ferrum. Kemudian dengan zinc pula, campuran berbara dengan malap. Yang ini terang, yang ini malap. Manakala aluminium pula tiada perubahan. Maksudnya tiada tindak balas. Okey, so ketiga-tiga ni memberi maksud apa? So kalau kita lihat yang pertama tadi, iaitu dengan ferrum, ferrum. So kita dapati tindak balas berlaku, tindak balas berlaku. Kemudian dengan zinc bagaimana, juga tindak balas berlaku. Dengan aluminium langsung tidak ada, Jadi ini menunjukkan bahawa yang berlaku tindak balas, yang ada tindak balas menunjukkan karbon lebih reaktif daripada ferrum. Dan karbon lebih reaktif daripada ferrum. Maksudnya apa? Maksudnya ferrum dia bersama dengan oksigen tadi kan, oksida. So bila berlaku tindak balas, bermaksud karbon telah merampas oksigen ataupun oksida daripada ferrum. Okey, menyebabkan ferrum tinggal seorang diri. Itu yang mudah faham lah. Jadi karbon bercampur dengan oksigen, dia menjadi karbon dioksida. Dan tinggallah ferrum. Sama juga dengan zinc. Zinc tindak balas berlaku. Kemudian karbon lebih reaktif daripada zinc. Maksudnya karbon telah merampas oksigen. Itu yang mudah faham lah. Oksida menyebabkan zinc tinggal seorang-seorang. Tapi bagaimana dengan aluminium? Aluminium tidak berlaku tindak balas. Bermaksud aluminium memegang oksigen ataupun oksida tu, oksigen lah, dia pegang kemah. So karbon kurang reaktif daripada aluminium, menunjukkan karbon tak boleh nak rampas oksigen daripada aluminium. So itu maksud dia yang mudah faham. Okey, so untuk itu berdasarkan keputusan yang diperolehi, nyatakan logam yang lebih reaktif daripada karbon. So lebih reaktif daripada karbon ialah satu tadi lah, iaitu aluminium, maksudnya aluminium lebih reaktif, lebih kuat lah. Dia memegang oksigen, sebab itu tidak ada tindak balas. Sedangkan kurang reaktif daripada karbon, kurang reaktif ni maknanya dia lemah, dia tak boleh nak pegang oksigen. So ferrum tak boleh nak pegang, zinc pun tak boleh nak pegang. Maka mereka berdua ni, ferrum dan zinc, terpaksa melepaskan oksigen. Maka berlakulah tindak balas. Karbon telah mencuri oksigen. So untuk itu, dari sudut susunan, dia kata susun kereaktifan meningkat. So bermaksud
Yang di sebelah kanan adalah yang paling aktif lah. So susunannya ialah aluminium lebih reaktif daripada karbon. Sebab itu karbon tak boleh nak rampas oksigen daripada aluminium. Manakala zinc di bawah karbon dan ferrum juga di bawah karbon. Jadi inilah susunan dalam siri kereaktifan. So bila ditanya di manakah kedudukan karbon, so karbon berada di antara zinc dan aluminium. Okey, selesai untuk karbon. Okey, yang di bawah ni ialah susunan hidrogen tidak bertindak balas dengan zinc oksida tetapi bertindak balas dengan ferrum. Okey, ini bagi hidrogen pula lah. Jadi proses yang sama, Okey, dalam sisi siri tindak balas ni. So bila kita buat dengan hidrogen pula, okey, hidrogen tidak bertindak balas dengan zinc oksida tetapi bertindak balas dengan ferrum. Okey, ini menunjukkan bahawa hidrogen pula berada di antara zinc dan juga ferrum, kan? So maksudnya hidrogen berada di sini. Okey, hidrogen antara zinc dan ferrum. Manakala karbon berada di antara zinc dan aluminium. Okey, so itu susunan lah. Okey, jadi selesai kita melihat atau menguji kedudukan zinc dan juga hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Walaupun dua unsur ini adalah bukan logam Jadi kesimpulannya, karbon terletak di antara zinc dengan aluminium. Karbon, zinc dengan aluminium. Manakala hidrogen pula terletak di antara ferrum dan juga zinc. Okey. So itu saja yang cikgu fikirkan pada hari ini. Selanjutnya kita akan sambung kemudian lah, iaitu pengekstrakan logam. Jadi seperti biasa, setelah mendengar video ini, anda dikehendaki untuk membina ataupun melukis semula siri kreatifan yang penuh. Satu saja yang penuh dari segi kreatifan logam. Maksudnya susunan yang telah dibuat pada tempoh hari bermula dengan aurum hingga ke kalsium. Tapi kali ini kita akan tambah dua unsur lagi, iaitu unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Di manakah letak mereka dalam siri kereaktifan. Okeylah. Okey, cikgu rasa itu saja. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.